daripada satu sesi diskusi yang kita namakan Kolokium Pengajian Islam dan Cabaran Era IR 4.0. Ini adalah satu inisiatif yang diusahakan oleh Majlis Alumni Pengajian Islam Kebangsaan, iaitu sebuah pertubuhan yang mengumpulkan hampir semua persatuan-persatuan lepasan pelajar pengajian Islam di seluruh negara. Dan majlis ini atau yang kita singkatkan sebagai MAPIK dipengerusikan oleh Yang Bahagia Datuk Dr. Haji Ismail bin Haji Ibrahim yang turut akan memberikan ucapan pembukaan pada pagi ini. Program kita pada pagi ini dianjurkan bersama dengan sokongan oleh Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia di bawah pimpinan yang berbahagia Dekan Profesor Wan Kamal Mujani yang akan juga memberikan ulasan pada sesi pertama sekejap lagi. Turut memberi kerjasama penganjuran ialah daripada College Universiti Islam Antarabangsa Selangor atau ringkasan KUIS, dan kita mengucap banyak terima kasih kepada bahagia Profesor Datuk Dr. Abdul Halim Haji Tamuri yang juga akan memberikan pandangan pada acara kita pada hari ini. Di samping itu kita mendapat juga sokongan daripada Kolej Darul Hikmah di bawah pimpinan Dr. Salmijah Haji Surip. Kita mengucap banyak terima kasih kepada panel-panel yang telah sudi hadir menyertai sesi ini, dan acara dalam dunia digital ini alhamdulillah kegiatan ilmu tambah mudah dengan kemudahan WhatsApp dan lain-lain. Kita dapat menghimpunkan tokoh-tokoh dan pakar-pakar dalam bidang teknologi dan sains maklumat serta pengajian Islam. Tujuan program ini ialah untuk kita membuka atau memberi satu platform atau memberi satu wadah kepada semua warga pencinta pendidikan Islam atau pengajian Islam untuk kita meningkatkan kefahaman kita tentang satu perkembangan baru dalam kehidupan kita hari ini. Dan sudah tentu kita sebagai ahli pencinta pendidikan Islam ini perlu memberikan satu kita sebut pandangan balas dan cuba mengadaptasi pengajian Islam dengan cabaran-cabaran semasa. Seterusnya bagaimana berfikir untuk meningkatkan keupayaan kita di era yang sedang berubah pada masa ini. Kita berpendapat inisiatif penganjuran kolokium ini ialah hasil daripada mesyuarat-mesyuarat yang kita adakan di peringkat MAPIK yang mendapati bahawa warga pengajian Islam seluruh negara perlu didedahkan dengan perkembangan baru ini dan diharap boleh mencetuskan idea-idea baru kepada pembangunan pengajian Islam di masa akan datang. Saya alu-alukan semua peserta dari seluruh negara dan tuan-tuan dan puan boleh mengikuti juga menerusi laman Facebook MAPIK, Majlis Alumni Pengajian Islam Kebangsaan, boleh ikuti, serta satu stesen TV digital iaitu WAP TV, WAP TV Malaysia, yang banyak mengumpulkan berita-berita tentang program-program keilmuan dalam negara kita. Jadi ingat, saya fikir itu saja yang penting. Saya mohon semua yang ada di sini boleh mendaftar dalam borang pendaftaran yang dikepilkan dalam ruangan chat itu, dan nanti kalau tuan-tuan memerlukan sijil, kita boleh kirimkan sijil yang kita sebut sekarang ini sebagai e-sijil. Mudah saja sekarang. Jadi saya ingat itu saja pengenalan awal tentang program ini. Saya akan mengendalikan dengan yang berbahagia Dr. Farid Makzin yang akan membantulah dari segi pengaturcaraan. Kita ada beberapa panel yang sudah ikuti, iaitu Profesor Datuk Dr. Muhammad Yusof Haji Osman sudah
pun turut serta. Profesor Dr. Zuriati Ahmad Zulkarnain, panel kita pada sesi kedua juga turut serta, dan kita mendapat khabar dari Profesor Dekan FBI yang akan menyertai sekejap lagi kerana beliau menghadiri mesyuarat dahulu, dan seterusnya tuan-tuan perempuan lah yang turut serta pada ini. Boleh berkongsi link-link dan share kepada rakan-rakan masing-masing menerusi rangkaian digital yang kita ada. Saya serahkan dan mengalukan dan menjemput yang bahagia Datuk Dr. Ismail Haji Ibrahim untuk memberikan ucapan haluan dan pembukaan. Silakan, Tok. Terima kasih, Dr. Razak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para profesor, datuk-datuk dan para akademik serta peserta sekalian, saya sebenarnya memegang MAPIK ni baru dalam tahun yang kedua, dan sayangnya bila saya pegang MAPIK terus menjadi pandemik penyakit ni, dan saya rasa kita tidak aktif sangat. Tetapi kita masih berhubungan jugalah dalam cara yang online ni, dan saya telah keluarkan perkara ni lama dah. Iaitu bagaimana dalam keadaan sekarang ni kita punya pendidikan Islam, dan umpamanya lah, saya tidak mengatakan pendidikan Islam saja, tapi kebanyakan sistem pendidikan kita tidak meninggalkan kesan yang baik, termasuklah ajaran-ajaran agama yang seharusnya meninggalkan kesan yang baik, melahirkan manusia generasi yang memang kuat beragama dan berpegang kepada amanah, integriti dan seterusnya. Kebetulan saya sekarang ni sebenarnya ialah ahli jawatankuasa integriti yang ditubuhkan oleh Pak Lah dulu, ya, Perdana Menteri kita, dan pengurusinya ialah KSN atas nama jawatan. Jadi saya rasa hari ini kita mendapat para pakar dan profesor penyumbang yang sangat berharga, dan saya sebenarnya saya sekarang ni mengasah ataupun membuat persenaman otak saya lah. Senaman otak ni perlu seperti muscle juga, iaitu untuk menjaga otak supaya tidak menyeleweng ataupun dia orang kita kata nyanyuk. Jadi cara menulis tu saya tulis juga, dan baru ni saya diminta oleh pihak Sinar Harian untuk menulis, dan dia memberi ruangan kepada saya pada tiap hari Senin. Jadi tulisan saya yang pertama dulu yang saya sebutkan ialah tentang apa yang disebut oleh Profesor Osman biasa juga sebut benda ni, tentang wawasan ataupun apa-apa gagasan sekularisme dan liberalisme barat yang memberi kesan kepada pendidikan di dalam negara yang dijajah oleh pihak barat. Jadi saya sebenarnya ada satu tulisan dalam bahasa Arab di sini, Nahwu Fahm Liberaliyah Al-Almaniyah, iaitu seorang yang bernama Abu Bakar. Dia kata dia tulis ini pada tahun 2018, 3 bulan Januari, dan dia memetik satu daripada Lord yang bernama Lord Cromer, British, dalam masa penjajahan British kepada Mesir. Penjajahan British Mesir ni lama, 1877 sehingga 1907 dan seterusnya, sehingga kelahiran negara Israel itu sebenarnya ialah daripada Lord Cromer. Lord Cromer ni ialah Kansel Jeneral semasa penjajahan Mesir. Dan Mesir sebuah negara yang amat kuat pada ketika dulu, dan maknanya negara yang terkemuka dalam Timur Tengah lah, Asia Barat. Jadi Lord Cromer ni menuliskan tentang satu buku yang dinamakan Modern Egyptian ataupun Modern Egypt, Mesir Al-Haditha, negara Mesir yang moden, dan disiarkan, dipublishkan pada tahun 1916. Lama. Banyak orang, yalah kita belum lahir semua lagi. Dan dia menulis di situ tentang beberapa perkara yang seharusnya dia kata kita lakukan kepada negara Mesir sebagai bekas penjajahan British. Negara Mesir ini bekas penjajahan British. Jadi dia dululah sebelum diberi kemerdekaan, dia sudah pun menulis itu. Pertama sekali dia kata pihak barat janganlah berlengah-lengah lagi memberikan kemudahan kepada orang Islam
mendirikan kerajaan mereka berdasarkan kepada negara Islam. Satu, mana jangan bagi negara jajahan kita itu terdiri dan didirikan di atas dasar tamadun Islam ataupun ilmu Islam. Dia sebut banyaklah. Yang kedua, dia kata kita mesti paksa orang-orang Islam supaya membangunkan prinsip yang civilization ni, tamadun ni ialah tamadun barat. Dia kata al-gharbu lan yatasamah atau yahtamil qiyam hukumah Islamiyah yajibu ijbarul muslimin ala tabanni mabadi al-hadara al-gharbiyah. Yang ketiga, dia kata kita juga harus melihat kepada hak-hak wanita, jangan jauhkan daripada dasar barat tentang wanita. Ini kita boleh fahamlah. Dan yang keempat, dia kata kita harus memberitahu para Almania, para sekulars di negara kita, penjajah, bahawa kita tidak boleh mendidik generasi baru orang Islam untuk mendirikan negara berdasarkan kepada prinsip-prinsip Islam. Jadi dengan sendirinya konsep sekularisme yang memisahkan agama daripada ialah agama, kalau agama daripada pendidikan barat dan juga dasar-dasar barat dan juga polisi-polisi yang tertentu, agama itu jangan disatukan dengan politik. Jadi pada masa itulah terdirinya sekolah-sekolah ya, dalam negara-negara jajahan barat, termasuk di Malaysia lah. Kita tahu di Malaysia pun ada convent school, ada St. Michael, St. Teresa dan sebagainya. Jadi itu satu daripada maknanya dasar penjajahan barat ialah supaya agama dan Islam dan agama ini dijauhkan daripada konsep-konsep barat yang berdasarkan sekular. Sekularisme itu adalah satu dasar yang bertentangan dengan Islam. Jadi mereka ingin supaya mereka dilihat sebagai negara yang membantu pembangunan negara Islam ini berdasarkan polisi mereka. Jadi yang ini sudah dibuat, dan sebab itulah, tapi di Malaysia ni macam saya duduk di Saudi dululah, kata saudara kita tadi, orang-orang diplomatik menyatakan bahawa mereka melihat dua buah negara dalam dunia Islam ini yang boleh dijadikan contoh. Pertama ialah Malaysia, yang kedua ialah Turki, kata mereka. Pertamanya boleh hidup bersama secara aman damai walaupun banyak keturunan. Yang kedua menggabungkan sains dan teknologi dengan ilmu Islam ini. Maknanya dia pandang dari sudut yang dapat dilihat lah. Kita ada proton dan sebagainya. Jadi maknanya mereka kata inilah ilmu yang dipelopori oleh pihak Malaysia dan Turki. Tapi dia kata dalam pada itu pun kita harus jaga-jaga kerana Turki dan Malaysia sedang diperhatikan dan dicemburui. Jadi kita harap orang politik dan sebagainya jagalah supaya kita tidak dipengaruhi oleh penjajahan itu dan memecah belahkan kita. Dan sebenarnya dalam tulisan saya dalam senarian minggu lepas pun saya tulis juga tentang perkara ini, iaitu bagaimana Islam itu sudah dipisahkan begitu lama. Tetapi dulu ni semasa dipisahkan, saya rasa Raja-Raja Melayu pun agak simpati dan orang Melayu memang kuat dengan agama. Sebab itulah didirikan sekolah-sekolah. Ya, sekolah-sekolah negeri, sekolah-sekolah agama, sekolah pondok dan sebagainya sebagai untuk melawan counter sekolah-sekolah orang putih lah. Dan tapi maknanya kedudukannya masihlah sekolah orang putih lulus dia iktiraf, gajinya banyak, kerjanya banyak, dan orang sekolah Arab ni dia lulus cuma boleh kerja dengan pihak surau masjid, jadi imam, jadi bilal, itulah. Tapi kita rela. Dan saya sendiri pun sebenarnya semasa balik daripada Mesir dulu, join UKM, ni lama lah, banyak orang belum ada. Dan yang jadi pendaftar ialah Tan Sri Tun Dollah Saleh, KSN dulu. Ini kalau siapa ingat lah. KSN kata, sekarang ni awak semua ni balik daripada Mesir, saya nak awak pergi buat PhD di negara barat. Jadi saya, Hamid Osman dan Dr. Halim ada tadi, Dr. Halim Ahmadi, kita pergi St. Andrews. Dan saya buat PhD di St. Andrews dalam Arabic Studies juga. Jadi nampak perbezaan daripada segi methodology of research, daripada segi culture yang agak friendly dan baik. Peraturan ada etika sikit lah, pihak orang barat dan sebagainya. Kalau banding, ialah dari segi umum, ini bukan saya nak kata pada siapa. Tapi maknanya dari segi itu,
keadaan di negara kita pun sebenarnya walaupun kita dijajah oleh British dan telah ditulis oleh Lord Cromwell tadi supaya dijaga, tapi kita ada Raja-Raja Melayu dan Raja-Raja Melayu telah sedar juga perkara ini. Sebab itu adalah didirikan sekolah. Macam saya pergi belajar di Mahat Mahmud di Al-Star tu, Mahmud tu adalah keluarga di Raja Kedah. Ya, dan sekolah di Siah, sekolah di Perlis dan di lain-lain semua tu ada. Jadi tapi pelajaran agama masih terpisah jauh daripada pelajaran yang moden sekarang. Ingatlah tahun 77 kalau tuan-tuan saudara-saudari boleh ingat, apabila diadakan satu kongres pendidikan Islam di Mekah yang dianjurkan oleh pihak barat, orang-orang barat, termasuk Ismail Faruqi dan sebagainya. Jadi situ barulah dibawakan konsep Islamic University, Islamic Education ni, iaitu konsep integration between revealed knowledge and human science. Maknanya antara ilmu wahyu dan ilmu akal mesti diintegrasikan. Itu yang ditubuhkan UIA. Masa tu Universiti Islam Antarabangsa ni ditubuhkan di Malaysia dan di Islamabad. Kita cuba memohon bantuan daripada Saudi. Saudi kata, this is not Islamic University. Kita mula dulu dengan fakultis ekonomi dan fakultis undang-undang. Kalau Islamic University mesti ada fakultis syariah, usuluddin dan lughah kan. Jadi dia tak mau bagi bantuan. Itu dululah. Jadi sekarang ni maknanya kita masih juga terpisah. Jadi usaha kita buat UIA itu ada kejayaannya. Saya pergi Bosnia, saya pergi ke tempat-tempat lain. Nampaknya di China pun ada juga para pelajar kelulusan UIA dan mereka balik menjadi pendakwah yang berkesan lah, kerana mereka belajar law, education ataupun belajar medicine dan sebagainya, dan mereka diberi pelajaran-pelajaran sebagai integrasi dengan ilmu-ilmu itu ya. Macam legal, Profesor Ibrahim Arwah dulu banyak menggabungkan antara undang-undang Islam dan undang-undang sivil, dan dia banyak memberi sumbangannya dalam perkara ini, ekonomi juga dan lain-lain fakulti sampai sekarang. Tapi sekarang ni saya rasa kita perlu juga pergi kepada dasar yang tertentu supaya pendidikan kita ini diambil alih oleh pihak kerajaan dengan bersungguh-sungguh. Bagaimana mendidik anak-anak kita, terutamanya anak-anak generasi baru. Sebab saya tadi pun baru terima surat daripada St. Andrews mengatakan, ya, St. Andrews ni sebuah universiti yang tua dalam dunia. Dia kata dia ada satu polisi sekarang ni, nak buat polisi baru untuk tahun 2020 ni sehingga 2018. Maknanya masih menjalankan aktiviti-aktiviti untuk nak dikaji semula dan dilihat semula, disesuaikan dengan keadaan. Sekarang ni kenapa dalam COVID-19 ni banyak berlaku kecurangan, ya, kesalahan, bawa dadah dan sebagainya. Dia tidak dapat berfikir untuk membuat satu usaha yang berdasarkan kepada agama. Ini satu masalahnya. Kita belajar agama. Tadi pagi saya keluar. Ini saya cakap tidak rasmi ya. Saya keluar daripada surau. Seorang kawan kata tak sedap jugalah tak salam ni. Saya kata memanglah kita rasa, tapi Tuhan bagi ujian ni untuk semua. Orang yang salam dulu ni ada juga yang salam hanya salam tangan, tetapi dalamannya berbeza. Dia tidak betul-betul ikhlas dan jujur ya. Jadi saya kata itulah maknanya ialah perubahan-perubahan yang perlu kita rasakan. Jadi dengan ini saya rasa saya mengucap terima kasih kepada pihak Dr. Razak setiausaha MAFIK ni, dan saya mengucapkan selamat jalan kepada diri saya, sebab saya akan mungkin saya akan dari diri daripada MAFIK lah. Jadi macam mana pun itu kita teruskan dulu, dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada para penyumbang, para peserta, dan saya ingin mendapatkan balik feedback daripada semua peserta bagaimana pengajaran Islam, formal dan tidak formal. Pengajaran Islam ini memanglah daripada awalnya hukumnya wajib, sunat, haram, makruh dan harus. Tapi sekarang ni kita apply-kan itu untuk ibadat saja. Sedangkan perkara-perkara yang lain itu tidak ada. Anak-anak budak-budak kecil sekarang ni, dia rasa dia menjadi seorang Muslim yang dah baik. Kalau dia boleh baca doa, makan, ya, dia boleh solat dengan kita, itu memang baik. Boleh baca Quran sikit-sikit.
Tapi yang lain-lain dia tidak tahu. Tanggungjawab dia kepada ialah alam semesta dan sebagainya. Tanggungjawab kepada orang tua, tanggungjawab kepada kawan-kawan. Sedangkan dalam Quran banyak menyebut orang yang baik itu macam mana, ya. Dan orang-orang yang semayang tu pun kalau dia tujuannya untuk menunjuk kepada orang, dia fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun dan sebagainya. Jadi saya harap benda-benda macam ni mungkin kerajaan kalau mengambil alih tentang pendidikan Islam ni secara yang betul dari segi metodologi, dari segi pengajaran, kurikulum dan sebagainya, kita bukan nak Islamiskan semua sekolah, tapi termasuk sekolah yang sekarang dalam pemain tahfiz pun, saya tidak tahu sejauh mana mereka mendalami Islam. Saya tidak tahu sangatlah sebab benda tu benda baru kan. Umpamanya, kalau kita mengajar dulu ada etika dan etik dan civic ya, dulu sekarang rasanya tak ada lagi dah. Dulu kita mengajar pelajaran mengenai dengan pendidikan rukun negara dan sebagainya, sekarang tak ada lagi rasanya pada saya lah. Dan kalau kita ni sekarang ni, kita memberi kuliah tazkirah, kuliah subuh, kuliah maghrib dan sebagainya, kenapa kita tidak dapat membentuk akhlak dan moral generasi lama dan generasi baru yang baik mengikut ajaran Islam? Ya, saya rasa saya tidak perlu terangkan benda ni kerana kita boleh tengok bagaimana keadaan maksiat dan corruption dan sebagainya berlaku sekarang ni pada ya, bagaimana dalam politik, dalam pimpinan negara, juga dalam rakyat dan lain-lain. Jadi saya rasa kalau dalam zakat umpamanya, tabung haji umpamanya, kerajaan mengambil peranan menubuhkan tabung haji, menubuhkan PPZ, dan kita tengok macam mana kejayaannya. Mungkin dalam perkara ini kita dapat lagi buat banyak benda lain ya, untuk memberi kesedaran, dan kalau boleh supaya memang kita ni kalau mengikut ya, daripada arwah Ustaz Osman Muhammadi pun, dia kata Malaysia ni mempunyai ciri-ciri negara Islam yang baik, dan dia kata mungkin ini juga termasuk dalam konsep Al-Ahkam Al-Sultaniyah yang dikarang oleh Al-Mawardi tu. Mana Al-Mawardi mengarangkan buku tentang negara Islam. Jadi adalah tentang menjaga agama, menjalankan keadilan, undang-undang dan sebagainya. Ada. Tapi kita nak pertingkatkan lagi supaya budak-budak Islam ni memang benar-benar Islam sudah baran dan dalaman ya. Jadi itu kita harapkan. Ya, hari ini kita dapat bagi sumbangan dan MAPIK akan berusaha bersungguh-sungguhlah supaya benda ini dapat dijalankan dengan baik. Jadi, terima kasih lagi sekali Dato' Razak, dan terima kasih kepada semua pengambil bahagian, kawan-kawan saya yang kenal dan tak kenal, yang baru, yang lama, memang rasanya lama. Ya, sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada bahagia Datuk Haji Abdul Ibrahim Diana, dekat Islam Tanfid adalah semua sebagai warga. Oh, tak boleh collect data. Ada double line ni, siapa ni? Saudara cross line. Siapa yang nak cross line? Minta dia unmute. Ambil. Dia apa, ada macam problem jantung. Okeylah, lepas tu okey. Ada orang lain insyaAllah. Ni Zulkifli ni tahu? Okey. Dah. Okey, Tazam. Kadang tak perasan dah. Jadi sama kita Azam Muhammad Adil turut serta sebagai panel kita sekejap lagi, dan kita akan teruskan sesi dengan perbentangan. Kita mengambil maklum tadi Datuk Ismail tentang keprihatinan terhadap cabaran-cabaran baru dalam aspek etika, aspek cabaran sekularisme dan seumpamanya, dan ini cabaran baru pula ni, cabaran dunia digital, dan ini lagi memberi suatu satu keadaan yang memerlukan kepada tindak balas kita warga pendidik dan bidang pendidikan Islam. Saya ingat saya menyerahkan
sesi tarik. Sila Saya Datuk Razak, saya minta maaf sebab saya ada mesyuarat lagi satu online ni. Jadi saya akan balik semula selepas mesyuarat tu ya. Terima kasih semualah. Razak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Betul. Okay, sama-sama. Okey. Dr. Farid. Okey, Dr. Razak, saya terus Okey, silakan. mengambil peranan ya. Ya, silakan terus. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Berbahagia Dr. Abdul Razak selaku pengurusi ataupun selaku pengendali kepada program pada pagi ini, iaitu kolokium pengajian Islam dan cabaran era digital 4IR. Okey, saya diminta untuk mengendalikan sesi yang pertama ini, dan sesi ini akan berjalan daripada sekarang ni 9.33 sampai pada pukul 11.15. Okey, dan sesi ini akan diadakan pembentangan kertas kerja yang akan dilakukan oleh Dr. Kamarul Azizi Ibrahim. Dr. Kamarul Azizi Ibrahim dah ada bersama dengan kita sejak daripada pagi tadi. Kemudian kita akan adakan sesi ulasan yang akan dilakukan oleh Profesor Datuk Dr. Abdul Halim Tamburi bersama dengan seorang lagi iaitu Profesor Dr. Wan Kamal Mujani. Okey. Jadi saya tidak nak melengahkan masa. Saya dengan segala hormatnya mempersilakan pembentangan kertas kerja yang bertajuk Memahami Era IR 4.0 dan kaitannya dengan bidang pengajian Islam. Dipersilakan Profesor Dr. Kamarul Azizi Ibrahim, mantan profesor di Universiti Islam Universiti Sains Malaysia USM Pulau Pinang. Dengan segala hormatnya dipersilakan Dr. Terima kasih Profesor Farid. Saya rasa ganjil sedikit kerana saya ni sekarang ni masuk dalam satu kumpulan yang berbeza ya daripada bidang saya. Walaupun saya sendiri memang berminat ni dalam pengajian Islam ini. Tapi alhamdulillah saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Razak dan juga kepada MAPIK, UKM, KUIS dan KDH yang sudi mendengar pandangan saya. Kerana ini adalah bidang saya. Saya memang berkecimpung dan buat kajian dalam bidang ni dah hampir 20 tahun sudah, dan kerana itulah ramai tak kenal kerana kita dalam bidang yang berlainan. Tapi alhamdulillah ya, kita dapat bersama-sama ya pada kali ini. Saya akan menggunakan slide, saya akan share skrin kita supaya lebih mudah kita berbincang ya. Kalaulah saya tak nak guna slide nanti saya rasa ucapan saya ataupun pembentangan saya akan lebih macam saya mendengar orang bentang ke agama tapi tak tengok slide. Okey. So ini adalah slide dan saya semua orang dapat melihat ya slide ni. Boleh nampak ke? Boleh. Alhamdulillah. Okey, ini adalah slide yang pertama lah untuk memperkenalkan semua orang. Slide saya ni kita mulakan dengan industri 4.0 ya, iaitu memahami era IRA 4.0 dan kaitannya dengan bidang pengajian Islam. Ini adalah pandangan saya sendiri ya.
dan bukan pandangan daripada sesiapa yang lain. Dan perlu saya ingatkan, ya, bila kita cakap IR4 ni ataupun Industrial Revolution 4.0 ni, kita bercakap mengenai 4 perkara saja yang sebenarnya. Dia tak lari daripada situ. Kalaulah dia bincang lebih daripada itu, dah lebih-lebih sangatlah. Macam Prof Yusuf selalu kata, dia kerana dia juga dalam bidang saya, itu bidang fizik. Kadang-kadang itu adalah peripheral, itu ada ilmu yang sekeliling daripada kita, yang bukannya yang utama. So untuk Industrial Revolution 4 ini, kalau tuan-tuan dalam bidang agama nak ingat, ianya adalah AI, iaitu Artificial Intelligence, yang nama istilahnya ialah cyber ataupun robotik yang berfikir, ya, robot yang berfikir. Jadi dalam bahasa Inggeris ni kita panggil dia sebagai cyborg, ya, cyborg, CYBORG, ya, kalau siapa nak eja. Dan yang kedua ialah big data, ya, ataupun data besar. Dan yang ketiga ialah cloud computing, iaitu melakukan komputeran, ya, di angkasa. Dan yang keempat ialah yang paling terkenal sekarang ni ialah Internet of Things ataupun internet benda, ataupun dalam bahasa ringkas dia IoT. Jadi bila kita cakap 4.0, inilah dianya. Dan tak ada lebih daripada itu. Walaupun ada orang akan membincangkan perkara yang lebih daripada itu, tapi saya tak masukkan. Dan ada lagi satu, yang nombor 5 tu bukan dan lain-lain. Saya tersilap cetak yang tu. Sepatutnya ialah 3D manufacturing, ya, 3D manufacturing. Itu pun saya akan terangkan nanti. So risau, saya akan cuba guna bahasa yang bersesuaian dan saya takkan masuk terlampau teknikal, ya, supaya kita dapat memahami bersama-sama. Dan dengan itu, ya, dapat kita lihat, ya, bagaimana bidang pengajaran sains dapat benefit ataupun memberi komen, ya, terhadap Industrial Revolution 4 ni. Pertama, ya, kita kena ingat, ya, bahawa dalam surah An-Nisa, ya, Allah telah berfirman, ya, kepada kita supaya kita sentiasa, ya, bersiap sedia, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu khudhu hidrakum fanfiru thubatin awinfiru jami'a. Ya, mana maksudnya, hai orang-orang yang beriman, bersiap siagalah kamu dan majulah berkelompok-kelompok atau maju bersama-sama. Ini dalam surah An-Nisa. Saya takkan buat tadabbur ataupun itu. Ini adalah diri saya bagi yang tak nampak gambar. Nampak besar lah sikit, ya, pakai songkok tu pasal nak bincang dengan orang agama kan. Nampak doge sangat tu, nampak ganji sikit. Okay, so apa dia revolusi 4 ni? Nama dia kita panggil 4 tu kerana dah ada 4 dah. Ya, sebelum itu dah ada the first revolusi pada tahun 1784. Kemudian first revolusi itu mengenai mechanical. Second revolusi itu mengenai mass production. Third revolusi mengenai automation. Dan fourth revolusi yang ini ialah AI, iaitu Artificial Intelligence. So itu adalah dia punya key perkataan yang patut kita ingat, ya. Saya ulang lagi sekali. First revolution ialah mechanical. Second revolution ialah mass production. Maknanya kita buat dengan banyak. Tadi kita menggunakan mechanical, iaitu orang kata selain daripada menggunakan tangan, kita gunakan orang kata alat. Yang kedua tu ialah kita buat secara banyak, dan yang ketiga ialah kita buat secara banyak tetapi kita tak buat sendiri, tapi kita akan guna satu mesin untuk buat. Jadi makna 1 dengan 3 tu hampir sama. Dan yang keempat ni yang menjadi semua orang terkejut, iaitu sekarang ni dia boleh berfikir sendiri. Dia boleh buat sebaik yang mungkin. Dia boleh buat lebih baik daripada apa kita manusia boleh buat. Yang ini yang menjadi orang kata, kalau kita tak berhati-hati, kita akan langgar akidah kita sekali. Tapi tak apa, don't worry, ya. Nanti saya akan bincangkan berikut supaya kita faham dan boleh buat komen yang sepatutnya. So itulah dia punya garis dia. So sebagai pengajian Islam, saya rasa adalah penting untuk kita memahaminya ni, kerana ini adalah teknologi yang terbaru, ya. Kerana tujuan teknologi ini, mengapa kita ada teknologi ialah kerana kita nak semua berjalan dengan efisien.
Maknanya dia tengah cekap. Kita tak nak dah tengok sambil lewa ataupun masa start sepatut pukul 9, dia start pukul 9.30, patut datang pukul 10, dia datang pukul 10.30. Itu tak ada. Itu kita tak nak itu. Ya, dalam industri revolution ini, asas dia ialah untuk efficient. Ya. Tapi memang itulah kita orang Islam ni memang dah ada dah solat 5 waktu. Solat yang terbaik sekali ialah awal waktu, bukan ada cakap akhir waktu. Jadi inilah kadang-kadang kita tak mengambil ya apa yang patut. Jadi dalam fourth revolution ini kita nak digitizekan semua. Jadi apabila kita digitizekan semua, apa yang dimaksudkan digitize itu, kita tukarkan semua benda daripada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ya, itu perkiraan, kepada 0 dengan 1 saja. 0 dan 1. 0 dan 1. Dan kalau kita campur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ambil masa panjang kan? Tapi kalau kita campur 0, 1, 0, 1, kita boleh buat cepat. Jadi asasnya ialah kecepatan. Selain daripada dia efisien, dia cepat. Dia cepat. Itu dia dua perkara yang asas kepada industri revolution ini. So, lepas kita dah tahu yang ni, ya, kalaulah pengajian Islam tahu ni perkara ni dan rasa bahawa ia bersesuaian, maka dia perlu buat satu roadmap. Di mana satu roadmap, dia perlu menjadikan ya, pengajian Islam itu capable, ya, boleh menggunakan industri revolution 4.0 ini dan boleh digitize, ya, di mana dia tukarkan industri Islamic Studies ini kepada 0101. Macam mana nak jadikan tu? Dan dia perlu analyze berdasarkan pada 0101 itu, dan seterusnya dia akan cuba virtualize. Kerana kita ni, kalau kita tahu virtualize satu benda, if we dream of something, ataupun kita bermimpikan sesuatu, itu lebih mudah untuk kita capai. So mesti virtualize kan dia, dan akhir sekali kita automate dan keseluruhannya. Jadi dengan itu ya, barulah Islamic Study ini akan tergolong dalam industri 4.0. Tapi sebelum tu elok kita cerita sejarah dulu. Bilanya yang dikatakan revolusi industri ini dan bila dan mengapa? Ianya berpunca daripada pemindahan masyarakat desa ke bandar, ya. Dan masyarakat mana? Iaitu Eropah dan Amerika berpindah daripada desa ke perindustrian. Dan apa yang berlaku sebenarnya? Pada ketika itu, kita dapati mereka sebelumnya menggunakan tangan ya, untuk membuat sesuatu. Sama ada nak buat kain ke, nak buat minuman ke, nak buat apa saja makanan ke, semua guna tangan. Tapi pada ketika pemindahan desa ke bandar ini, mereka mula menggunakan mesin. Mesin ya, ataupun mesin ya, dalam bahasa Malaysianya, dengan untuk buat tekstil. Jadi kalaulah dulu dia boleh buat satu lay, sekarang ni boleh buat 10 kajang. Jadi itu dia nampak tak dia punya pertambahan itu dengan lajunya. Jadi apa yang punca ini ialah kerana kita rupanya Allah ada satu kuasa sultan yang Allah telah beri kepada kita, tapi kita tak faham nak gunakan. Pada ketika itu sultan tersebut ialah kuasa steam, ya, kuasa steam. Jadi gunakan kuasa steam itu, dia akan menjalankan mesin, dan mesin itu akan menyebabkan apa orang kata dia boleh buat production ataupun membuat satu pengeluaran yang tinggi, cekap dan juga efisien. Okey, dan juga apa bertepatan ya. Jadi itu dia permulaan industri revolution. Itu yang dinamakan industri revolution yang pertama. Perhatikan, ianya berlaku bila? Dekad yang ke-18. Dan apakah punca selain daripada ini? Ini cerita yang ringkas saya ceritakan. Apa punca yang sebenarnya? Ia kerana terjumpanya arang batu, terjumpanya besi, bertambahnya penduduk kerana nak dapat profit perniagaan, dan manufacturing pula, rather than menggunakan tangan untuk buat tekstil, dia gunakan mesin, dan transport pun menjadi lebih baik, ada jalan, ada kanal, ada kereta api. Jadi semua ni yang sebenarnya akhirnya menyebabkan industrial revolution. Jadi dia bukanlah sesuatu yang tiba-tiba bangun dari tidur terus je buat revolusi satu, tak ada. Dia semua berpunca kepada apa yang berlaku di sekeliling kita.
So kalau bagi orang yang nak buat satu ringkasan kata, yalah, it is a profit and business driven, iaitu ianya berasaskan kepada keuntungan dan tujuannya ialah bisnes, tak ada lain. Adakah sentimen-sentimen lain dalam itu? Tak ada. Itulah dia keadaan revolusi yang pertama. Dan bagi kita yang dalam agama Islam itu pernah jumpa ya, pernah baca kitab Ibn Khaldun ya. Dan perhatikan ya, Ibn Khaldun tulis ni pada abad yang ke-18. Tadi yang kita katakan revolusi yang pertama itu adalah pada abad yang ke-18. Dalam Ibn Khaldun, dia dah cerita lah mengenai umran, mengenai teori kitaran, mengenai teori jaringan sosial. Dan perhatikan juga lah apa yang sebenarnya yang Ibn Khaldun cakap. Dia cakap simple je. Perbezaan antara keadaan orang Badawi, iaitu berpindah randah, which is keadaan desa, pada keadaan Hadari, yang Yusuf menjadi pengurusi dulu ya, mantan ya, iaitu keadaan bandar ataupun tamadun ataupun kemajuan. Ini sama macam revolusi yang pertama. Tapi orang Islam dah tahu, dah bincang ini. Ibn Khaldun dah bincang ni pada abad yang ke-18. Lepas tu saya cubalah cari buku-buku daripada penulis-penulis Islam ni. Tak ada dah. Ibn Khaldun last sekali tulis. So itulah dianya menjadi masalah kita ni, umat Islam ni. Kita selalunya tahu dulu, tetapi tak ada siapa nak follow up. Okey, daripada tersebut. Barulah sekarang kita baca balik. Itu pun kerana ada seorang pemimpin politik yang mendengarkan buku ini, kitab ini, Mukadimah ini. Okey. Mari kita memahami RR4 ini. Kalau kita nak bincang seterusnya, benda yang lepas ni memang takkan habis. So saya lebih suka melihat pada ke depan ya, kerana depan itu adalah masa yang akan menentukan ke mana kita orang Islam akan pergi. So cara yang paling mudah untuk memahami apa nama Industrial Revolution 4.0 ini ialah dengan melihat teknologi yang digunakan. Ya, apakah teknologi yang digunakan yang memastikan kecekapan dari segi pengeluaran dan juga kecepatan itu dilakukan. Okey. Kalau kita tengok macam saya katakan ada 4 saja. Dia tak kompleks. Dia hanya ada 4 utama ya teknologi yang ditumpukan. Yang pertama ialah ini saya nak kalau nak ingatlah mengenai Industri 4.0, ingat ini saja. Bahawa seorang individu boleh buat banyak. Itu dia, pukal oleh individu. Maknanya seorang individu kalaulah boleh katakan buat 1 jam, satu hari 1 jam. Sekarang ni dalam Industri 4.0 dia boleh buat 1000. Cuba fikirkan ya, seorang boleh buat banyak. Inilah dia Industri 4.0. Kalaulah pengajian Islam tak macam tu, maka baru dimasuk dalam kategori ini. Kalau tidak, belum lagi. Seorang tulis buku, dapat 1 buku. Kita nak seorang tulis buku dalam masa 3 hari, dia akan dapat 10 buku dalam 3 hari. Itulah dia yang dimasukkan dengan kuasa itu. Individu menjadi pukal. Dan yang kedua ialah, teknologi yang kedua ialah dia boleh mengukur, boleh menjangka dan boleh menghalang. Apa yang dimasukkan begini? Inilah dia penggunaan analisa. Dia boleh tengok buku tu sesuai ke tak? Dan dia boleh project. Oh, saya boleh buat dalam 1000. Dan apabila dia nak buat 1000 tu, adakah dia punya kesesuaiannya tu, ketepatannya tu betul atau tidak? Kalau tak betul, dia akan halang. Kalau betul, dia akan continue. Ini yang dia analisa ni yang dilakukan dalam teknologi Industri 4.0 itu. Jadi dengan itu kita akan dapat perfection, ya, kita akan dapat ketepatan yang mungkinlah tak se-perfect, ya, tapi bergantung pada ketepatan kemanusiaan itu sendiri. Okey. Dan yang keempat ialah kita boleh pindahkan daripada individu kepada penghilangan, ya. Perkara ini boleh dilakukan dengan cepat, ya, dengan menggunakan cetakan 3D. Yang ini yang uniknya ni, ya, 3D. Kalaulah kali pertama dahulu kita hanya boleh katakan sebagai contoh menyediakan 1 pistol, dan apabila kita guna Industri 4.0 ni kita boleh produce 1000. Macam mana nak produce daripada 1 kepada 1000? Jadi kita guna cetakan 3D ni. Bila cetakan 3D ni telah ada,
dah siap, maka kita boleh ulang balik perkara yang sama sebanyak 1000 kali. Itu dia keunikan dia, advanced production. Apa yang dipanggil sebagai advanced production. Dan akhir sekali, yang unik, yang ini mungkin nanti kita boleh bincang lebih lanjut lagi. Dalam 4.0, kita akan kaitkan di antara maya dengan realiti. Maknanya ada interaksi ya di antara manusia dengan mesin. Ya, ada interaksi antara keduanya. Bagaimanakah interaksi ini akan berlaku? Saya akan terangkan nanti supaya kita nampak ya bagaimana perkara ini dapat terjadi. So itu adalah the key technologies dalam industri 4.0. So kalaulah nak tengok yang sebenarnya yang saya tunjuk tu sikit saja, tapi cukup untuk kita membincangkan mengenai industri 4.0. Kalau nak tengok secara keseluruhannya, saya just sebut saja, saya tak nak cerita detail. Kalau yang ini nak kena 3 tahun punya kuliah baru boleh habis lah. Itu mobile device, saya nak kena cerita benarnya, cloud computing, augmented reality, maknanya reality yang kita nampak tapi sebenarnya tak ada, multi-level customer interaction, big data analytic, kita tengok daripada big data, smart sensor, kita boleh detect semua orang. You ada dalam bilik ini, saya ada dekat Kuala Lumpur, saya boleh tahu apa yang you buat dalam bilik tersebut. Saya boleh buat 3D printing, maknanya kalau saya perlu satu hidung, saya akan buat satu hidung. Dan bukan saja satu, saya boleh buat 1 juta hidung dan bagi kat semua orang. Maknanya kalau ada peperangan, saya boleh, kalau kaki dia putus, saya akan boleh buat 3,000 kaki serentak. Dan saya boleh tengok kan sama ada benda tu betul ataupun salah, ataupun dia tiru daripada orang lain pun saya boleh tengok. Dan dia ada interface di antara maya dengan human dengan machine, dan kita boleh detect di mana sama ada you nak menyorok bawah batu ke apa semua, kita boleh tengok juga. Ini semua adalah sifat-sifat Allah yang Allah telah dedahkan kepada kita untuk kita tahu ya macam mana untuk melakukannya. Dan akhir sekali yang paling penting ialah IoT platform di mana semuanya boleh berlaku dengan menghubungkan dengan internet. Okay, so itu dia secara keseluruhannya. So konsepnya adalah seperti berikut ya. Katakanlah kita ada sesuatu benda ya, raw material ni, bahan apa-apa saja, dan kita ingin ya menjadikan ianya termasuk dalam kategori industrial 4.0. Jadi apa yang kita lakukan ialah kita ambil semua teknologi yang saya telah sebutkan tadi. Jadi daripada situ barulah kita akan dapat 4.0. Yang ini contoh ni panjang kalau nak cerita. Tapi nanti saya akan bagi some contoh untuk kita faham apa yang dimaksudkan ini. Iaitu kita ada raw material, kemudian daripada raw material tersebut kita masukkan dalam satu kotak dan kita masukkan teknologi ke dalam kotak tersebut, industri 4.0 punya konsep. Jadi kita akan dapat output ya, capability dari segi kecekapan, dari segi flexibility, agility, banyak ya. Memang dari segi apa orang kata kelebihannya berganda-ganda ya, berganda-ganda daripada sebelumnya. Okey. So, sebagai contoh, artificial intelligence. Apa dia artificial intelligence ni? Kalau dalam bahasa Melayunya ialah kecerdikan buatan. Ya, kecerdikan buatan. So, please parti ya. Saya menggunakan istilah kecerdikan buatan. Jadi saya tahu setengah orang akan guna istilah lain. Tapi saya lebih suka kepada kecerdikan buatan. Okey, so apa dia? Ianya sebenarnya ialah satu kaedah di mana kita boleh buat ya seakan-akan dia boleh berfikir ya sebagaimana seorang manusia. Jadi dia bagi contoh ya bagi siapa yang ada iPhone ya, pernah nak guna iPhone dia punya Siri ya, di mana kita boleh cakap dekat iPhone ni, kita cakap kepada dia tolong dial Prof Faris. Maka dia akan terus saja telefon Prof Faris. Itu artificial intelligence tu. Macam mana boleh satu kotak boleh memanggil orang? Jadi yang inilah dia artificial intelligence. Dan artificial intelligence itu dia simple je. Dia sama ada dia panggil weak artificial intelligence, di mana sebagai contoh paling simple sekali macam saya punya iPhone 11 ni. iPhone 11 saya ini dia boleh kenal saya. Oh, Kamarul, apa khabar? Kalau katakanlah macam Dr. Razak ambil handphone saya, dia kata dia tak kenal. Dia tak bagi dia cakap, dia tak boleh guna telefon saya. Kena mute lah, ada somebody ni yang tak mute dia punya itu sound ni. Okey, kemudian apa namanya lagi satu ialah strong AI ya, menggunakan artificial intelligence yang strong. Sebagai contoh,
yang famous sekali yang kita pernah lihat ialah permainan chess, ya, permainan chess. Jadi maknanya orang tu main lawan chess dengan alat ini, maka alat ini menang, ya. Dan so far alat ni masih lagi menang, ya, pada dengan manusia. So nampaklah dia punya capability dia. So dia ciri dia simple je yang sebenarnya artificial intelligence ni. Apa yang dia lakukan ialah dia ambil semua maklumat, ya. Kalau kita sebagai manusia nak ambil maklumat, kita ada hanya 3 je kaedah: mata kita, hidung kita, telinga kita. Tetapi ya, dengan komputer ni kita boleh bubuh banyak benda lagi. Dan apabila dia ambil semua maklumat ini dan kita correlatekan dia, ya, kita kaitkan dengan satu lain dan kita buat pertimbangan, ya, terhadap perkaitan tersebut, itu yang dinamakan artificial neural network, ya, artificial neural network. Ia ni lebih kurang macam kita punya otak, ya, ada neural punya line, jadi dia akan lakukan perkara yang sama dan seterusnya itu dia akan belajar. Belajar daripada situ. Oh, kalaulah dia buka apa api ni, janganlah letak tangan, nanti tangan tu akan terbakar. Itu simple je. So dia akan belajar bahawa kalau dia letak je tangan kat situ, dia akan terbakar. That is artificial intelligence. Okay? So, apa dia advantage dia? Ada human error lagi dah. Macam kita bila menggrade, ya, terutama bagi pensyarah. Bila kita menggrade tu, kalau lah hari tu isteri kita bagi makan ataupun suami-suami kita baik-baik dengan kita akan grade bagus-bagus. Tapi bila tiba kata hari tu kita marahkan anak kita ke, marahkan sesiapa ke, grade kita jadi tak, apa orang kata, berubah dan tak sama. Dan ini pun saya pernah buat kajian ini dan saya dapati memang perkara yang berlaku, ya, iaitu adanya perubahan dari segi grade, ya, bila kita menggrade final itu. Jadi itu kita jawablah dengan Allah, ya, kerana ini memang tak patut terjadi. So reduction in human error, risk instead of human. Kalau ada tempat-tempat bahaya kita boleh hantar, ya, cyborg ini untuk melakukan bagi tujuan kita. Di mana tempat bahaya? Banyak sebenarnya. Dalam kawasan kebakaran, maka dia boleh menyelamatkan manusia lain dan lain-lain lagi. Dan ianya ada 24 jam, ya, 24 jam dan 7 hari dia akan ada. Tak perlu lagi, dia tak tidur, dia tak makan, dia tak perlu bagi apa semua itu. Dia sentiasa ready je untuk membantu kita. Dan ianya boleh ulang-ulang kerja tu. Bagi kita kalau dah ulang-ulang, kita dah lenguh lutut lah, lenguh kaki lah, lenguh tangan lah. Dia tak, dia akan berterusan boleh buat itu. Dan semuanya kita laku dengan kawalan digital. Dengan digital saja, iaitu 2 nombor saja, 0 dengan 1. 0 dengan 1. Tak perlu dah 3, 4, 5, 6, 7, 8, tak perlu. Dia 0 dan 1 saja. So itulah dia unik dia. Okey, dari segi application ni banyak sebenarnya. Tadi saya sebut mulai recognition. Recognition ni pun boleh kita guna untuk bahasa, ya, bagi siapa yang dah download application dalam dia punya komputer, smartphone. Kita cakap kat tu dia boleh terjemahkan terus dalam bahasa Arab ke, bahasa Cina ke, bahasa Rusia ke. Dan kalau orang lain cakap kat kita, kita boleh dengar dia translate terus. Itu adalah guna artificial intelligence. Begitu juga dalam healthcare. Dan saya senaraikan ni ada banyak, saya tak nak masuk into perkara-perkara ni. Lagi satu ialah Internet of Things. Internet of Things, nama dia Internet of Things. So dalam bahasa Melayu dia diterjemahkan sebagai internet benda. Iaitu involve dengan internet dan juga benda. So apa yang dimasukkan ni? Yang penting ialah internet. Kalau tak ada internet, tak guna. Jadi infrastruktur ni penting. Kalau di Malaysia ni, ya, internet broadband kita masih terhad. Orang kampung-kampung masih tak ada. Saya balik kampung nak guna internet, broadband tak ada. Jadi that's why saya duduk kat Penang. Kat Penang ni, Masya Allah, broadband dia kuat. Macam kita duduk cakap ni dengan Zoom ni. Bagi siapa yang broadband dia rendah, kadang-kadang nampak muka saya, kadang-kadang tak nampak, kerana dia punya tak boleh sampai. So dia punya Internet of Things lemah lah. Internet of Things dia lemah. So dari segi penggunaan dia banyak. Dia terdiri daripada alat-alat yang cerdik, ya, yang disambungkan kepada alat-alat tersebut. Dan semuanya ini melalui sensor dan di-analyze dan diberikan nilai. So itulah dianya. Untuk urban, transport, agriculture, industri, government, semuanya perlu IoT. Kalau kita nak katakan dalam kehidupan kita ni, penuh boleh kita gunakan kaedah IoT ni. Dia boleh membantu kita dalam semua kehidupan kita. Tapi adakah ini berarti kita akan jadi malas?
Tak, bergantunglah. Kalau lah IoT itu kita gunakan untuk kita tidur je, maka kita akan tidur lah. Kalau IoT itu cakap dengan kita, suruh kita bangun tidur, dia akan bagi electric pulse, bangun dengan kita tidur, dan suruh exercise. Kita, kalau dia tak exercise, dia akan apa orang kata electric shock kaki kita 2-3 kali supaya kita pergi exercise. Itu semua boleh dibuat. Bergantung. Itu adalah bergantung kepada kemanusiaan itu sendiri, manusia itu sendiri, bagaimana dia nak menggunakan IoT ni. So dari segi global lagi dahsyat, kan? Kita boleh membuat pengikiraan, kita boleh tentukan betul ke ada climate change ni, betul ke ada semua perkara ni, betul ke bulan dah dipotong oleh Allah. Semua ni kita boleh ukur dan kita boleh dapat daripada IoT. So itu adalah IoT. Yang ketiga ialah 3D printing. 3D printing ni tengok saya nak buat ni bekas ni, simple je. Tengok, dia boleh buat ni tak sampai 5 minit. Ataupun yang boleh kompleks lagi, saya pergi perang, tengok-tengok tangan saya terputus dalam peperangan. Jadi saya nak ganti tangan baru, tu dia. Saya boleh buat satu tangan baru. Okey? Ini dia ni adalah apa yang kita panggil sebagai additive manufacturing. Mana-mananya kita tambah. Kita boleh tambah. Jadi apa yang tak ada, kita boleh jadi adakan. Dan kita boleh print dia, okay? Dan boleh buat dia, okay? So big data, apa dia big data? Big data ni ialah maklumat-maklumat yang berada di seluruh dunia ni, banyak mengenai customer kita dalam dakwah. Berapa ramai kita punya apa orang kata maudhu' kita? Adakah kita tackle semuanya? Adakah pelajar-pelajar kita tackle semuanya? Adakah kita faham bahawa pelajar ini mempunyai sifat-sifat yang tertentu? Pelajar yang ini sifat-sifat dia lain. Belajar je yang terima. Kalau kita decide kita nak mengajar cara marah-marah, 10% je lah dapat. Tapi benda ni, maklumat ni kita boleh kumpulkan dan kita dapat semua ni dalam bentuk satu big data. Jadi daripada big data ni kita boleh analyse, kita scale down, kita boleh ambil tindakan dan lakukan perkara yang sepatutnya. Jadi dengan itu, sebagaimana Rasulullah kata, bila kita nak berdakwah, kita kena tahu siapa dia orang yang kita nak dakwah. Dan hendaklah kita sampaikan mengikut pemikiran dan kehendak orang tu. So kalau orang tu jenis lembut, kita cakap cara lembut. Orang tu jenis kasar, kita cakap cara kasar. Tapi maklumatnya mana nak dapat? This is the big data that can solve benda ini. Dan cloud. Oleh kerana kita data kita banyak sangat, so kita hantar kat awan ya. Sebab konsep dia awan lah, tapi sebenarnya di atas bumi. Okay, jadi kita boleh hantar dan kita boleh ambil balik. Jadi itu dia, ada application, ada platform, ada infrastructure. Again, mesti perlu ada infrastructure untuk buatkan cloud ini. So saya just nak bagi tabur daripada Quran ya. Kadang-kadang orang tanya, IR4 ni ada ke dalam Quran? Tak pernah nampak pun IR4. Memanglah Quran itu bukannya buku sains. Quran itu ialah ayat-ayat daripada Allah. Jadi kita kena tadabbur. Kita kena tadabbur. So saya bagi ni untuk bagi sesiapa yang memikirkan mana ada artificial intelligence dalam Quran. Kecerdikan buatan ni tak ada dalam Quran. Okey, cuba baca surah An-Nahl ayat 78 ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamun syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal af'idata la'allakum tashkurun. Nampaklah sini. Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui. La ta'lamun. Tidak mengetahui sesuatu pun, syai'ah. Tak mengetahui apa pun, sesuatu apa pun. Tetapi dia bagi kepada kita sam'a, pendengaran, absar, penglihatan, wal afidah. Yang ini yang sebenarnya bukannya hati-hati tu. Yang sebenarnya lah mata hati untuk berfikir. Nampak tak Allah? Kenapa Allah dalam ayat ini dia tak sebut pun benda-benda lain? Dia kata kalau untuk kita orang kata mengetahui sesuatu, kita hanya perlu 3 benda ni je. Adakah Allah itu lemah hingga tak tahu bahawa dia perlu benda lain? Tak. Sebagai auzubillah min zalik. Jadi kita dapati di sini bahawa Allah telah beritahu hint kepada kita bahawa kita hanya perlu tahu pendengaran, penglihatan dan hati dah cukup dah untuk kita mengetahui sesuatu. Bukankah itu artificial intelligence? Kalau kita nak guna istilah itu. Okey?
Contoh dia dalam Islamic application ni, ya, untuk fatwa, ya, Dubai Administration telah lancarkan AI ni untuk bagi fatwa. Terkejut juga saya bila dengar ini. Betul ke, boleh ke? Tapi memang kalau siapa yang ada peluang pergi kepada website ini HTTPS yang ini dan cubalah mentanya fatwa yang mengikut Dubai, ya. Tapi sebagai yang saya difahamkan, mereka mengikut mazhab tertentu lah, bukan macam mazhab kita. Dan ada lagi satu institusi apa orang kata investment, nama dia Wahid. Memang dia advertise sekarang ni, dia adalah investment fintech di mana dia menggunakan AI, ya, untuk tengok dari segi perniagaan di seluruh dunia. So siapa invest dekat situ, dia AI ini akan cari yang mana mendapat keuntungan, mana yang rugi. Jadi dengan itu dia akan tak perlu manusia untuk tolong carikan. Jadi yang menentukan keuntungan dan kerugian. So tengok, bagi orang yang telah memula ke depan, ya, setelah mula menggunakan ini, Internet of Things, ya, kita dengar Internet of Things tadi. Mana ada dalam Quran Internet of Things? Tak ada pun cakap pasal internet, tak ada pun cakap itu. Ni saya nak bawa satu ayat Quran, mintalah kita fikirkan dan cuba tadabburkan dalam surah An-Nisa ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim naran kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyadhuqul adab innallaha kana azizan hakima. Sesungguhnya orang-orang yang kafir pada ayat-ayat kami, kelak akan kami masukkan mereka ke dalam neraka setiap kali kulit mereka hangus. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain, supaya mereka merasakan azab. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Bila Allah beritahu kita perkara ini, dia telah maklum kat kita bahawa dalam Internet of Things kita perlu ada sensor. Jadi ada sensor yang mengatakan kulit tu dah terbakar. Jadi Allah hidupkan balik kulit itu. Jadi nampak tak? Dan apakah dia sensor tu? Saya tunjuk gambar tu, ya. Di mana ada sensor pada permukaan kulit tersebut. Jadi Allah dah beri hint kepada kita, ya, bahawa there is a possibility untuk Internet of Things. Tapi adakah kita memahaminya? Itulah kena tadabbur lagi, ya, kepada ayat-ayat Quran yang memang banyak. Dan IoT ni aplikasi yang bagi Muslim, sebagai contoh ialah untuk kontrol haji, ya. Untuk kontrol haji, jadi apa, buat satu alat supaya bila kita nak masuk nanti taklah jam sangat, taklah teruk sangat berlanggar-langgar dengan orang untuk buat haji. Dan ini adalah sebahagian daripada projek saya dahulu. So memang kita dah guna IoT dah ketika tersebut. Dan juga untuk irrigation, ya, kita dapati negara seperti Bangladesh, Bhutan, Cambodia, China, apa semua ni, mereka memerlukan air, ya, untuk menghidupkan tanaman, ya. Kerana Allah telah beritahu, ya, bahawa apabila turunnya air hujan, maka tumbuh-tumbuhan akan tumbuh. Jadi Allah dah beritahu daripada kita. Jadi apa yang kita nak lakukan? Jadi kita guna IoT untuk membantu orang Muslim dalam mendapatkan air tersebut, ya, daripada sungai-sungai dan daripada tempat lain. Jadi nampak ada penggunaan IoT, ya, oleh Muslim. 3D printing. Mana ada dalam Quran ni 3D printing? Ini pun lagi satu yang banyak orang tak boleh nak fikir. Ini pun saya nak kongsi dengan kita dalam surah Al-Qasas ayat 38, ya. So itu dia ayat dia. Dan berkata Fir'aun, hai pembesar kaumku, aku tidak mengetahui Tuhan bagimu selain aku. Maka bakarkanlah hai Haman untukku tanah liat. Kemudian buatlah untukku bangunan yang tinggi supaya aku dapat naik melihat Tuhan Musa. Sesungguhnya aku benar-benar yakin bahawa dia termasuk orang-orang pendusta. Mati tak? Tengok dia orang putih tu macam dia buat. Jadi bila dia sambung-sambung tu, dia angkat ke atas tu buat piramid tersebut. Betul ke pandangan ni? Memang inilah dianya. Dan sesiapa yang kata menggunakan batu-batu angkat apa semua tu, memang dah kita dalam bidang sains dah buktikan benda tu salah. Tak betul. Memang ini adalah cara dia sebagai disebutkan dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran dah beritahu dah adanya 3D printing. Mana kita apa, siapa yang jumpa dia minta maaf, bukan orang Islam, ya, orang lain. Okay, so 3D printing ni telah digunakan, ya, oleh orang Islam dalam
Palmera ya, masa peperangan sekarang ni baru ni, kuat-kuat recent ni, dia banyak bangunan-bangunan runtuh. Jadi apa yang dilakukan oleh satu projek arkeologis, dia buat bentukkan ni supaya orang di masa depan ya akan melihat bagaimana rupanya projek ini ataupun keadaan ini di Syria. Okey, dan baru-baru ni ada satu syarikat di Singapura, kakak kita tahu ya bahawa Islam kita pada dasarnya tak membenarkan kita membentuk 3D. Jadi satu syarikat di Singapura, kerana mereka berdekatan dengan negara Islam, dia kata okey, kita akan buat 3D printing, cuma 3D printing kita ni dia buat macam scaffold, tahu tak scaffold ya, bila kita nak buat bangunan kita akan bubuh tiang-tiang kat luar tu, tapi bila dah bangunan tu dah siap, scaffold tu kan runtuh, dia akan runtuh. Jadi bidang 3D tu dah tak ada dah, benda 3D tu dah tak ada. Jadi dengan ni secara tak langsung lah, wallahu alam ya, mengikut mufti Singapura, yang ni okey. Dia kata okey, so saya tak berani nak komen lebih lagi lah. Nanti kalau kita bincang, kita boleh bincang lebih lanjut lagi. So itu 3D ya dalam bagi Muslim. So, big data, kat mana yang kita baca big data ni? Bagi sesiapa yang mengulangi surah Al-Kahfi setiap malam Jumaat, sebenarnya surah Al-Kahfi ni banyak benda, tapi yang ini yang interestingnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. Katakanlah sekiranya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, sesungguhnya habislah lautan itu sebelum habis ditulis kalimat Tuhanku, mesti pun kamu datangkan tambahan sebanyak itu pula. Ini bukan hint bahawa adanya big data. Tapi kita tak nak fikir. Ya. Kita kata, oh memanglah ini adalah menunjuk kekuasaan Allah. Ya, tetapi dalam kekuasaan Allah itu, kita duduk kat atas dunia ni, kena fikir jugalah bahawa apa dimaksudkan Allah ini untuk kehidupan. Untuk akhirat memang, itu menunjukkan bahawa Allah itu maha berkuasa. Tetapi untuk kehidupan dunia, is big data. Dia talking about big data. Okay? So, dan juga cloud. Ya, kita bercakap mengenai cloud. Ada ke mengenai cloud computing ni? Ada. Dalam surah Az-Zariyat, Allah berfirman, wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langit terdapat sebab-sebab rezekimu, dan terdapat pula apa yang dijanjikan kepadamu. Oi, kita tengok kat langit mana ada rezeki. So nampak tak? Rupanya itulah dianya the cloud computing yang Tuhan dah tahu 14,000 tahun dulu dah disebut perkara ni, tapi again kita tak mentadabur Al-Quran mengikut sepatutnya. So big data dengan cloud computing ni ya, dekat Muslim ya, Abu Erdan ya telah buat untuk bagi siapa yang nak meniaga chicken farm ya, dia pun dah buat complete ya, poultry punya operation. Dia akan buat daripada mula sampai akhir ya, daripada seekor ayam, dia boleh tunjuk macam mana kita boleh dapat 1,000 ayam, daripada 1,000 ayam tu macam mana kita nak pastikan ayam kita sehat dan semuanya. Pergi kepada abuerdan.com ya, daripada jual ini software ni yang guna big data dan cloud, dan ini bersesuaian ya untuk kita gunakan. Jadi dengan itu poultry kita, ayam yang kita akan jual itu adalah terbaik sekali dan tercantik untuk dimakan oleh umat Islam. So inilah dia dah ada dah. So kalaulah kita search internet ya, inilah dia masalah internet juga ni lah, banyak ilmu dalamnya. Kebanyakan orang bila dia cakap mengenai artificial intelligence, dia akan quote surah ini, surah Zumar ayat 42. Allah memegang ruh orang ketika matinya dan memegang ruh orang yang sebelum mati di waktu tidurnya. Maka dia tahanlah ruh orang yang telah dia tetapkan kematiannya. Dia melepaskan ruh yang lain sampai waktu yang ditetapkan. Sungguh dia pada demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir. So now the question, artificial intelligence ada ke cakap pasal ruh? Yang ini yang kadang saya merasa komen-komen dalam internet itu tak tepat ya, kerana again mereka tak faham apa yang dia masukkan dengan artificial intelligence.
Okay, so sekarang saya nak argue. Adakah artificial intelligence goes against Islamic teachings? Ini dia important dia. Pertama, kita kena faham development of artificial intelligence ni tujuannya satu saja. We can, supaya sebagai manusia kita boleh create satu device atau teknologi yang boleh mendengar, melihat dan behave like human. Ianya adalah satu device atau teknologi. Tapi kita yang create, ataupun dengan kata lain, Allah yang create. Allah create kita, maka kita cuba untuk buat yang ni. So the idea of the soul memanglah untuk kita orang Islam itu penting. Tapi dalam dunia artificial intelligence ni, soul ni tak diterima. Tak ada sebenarnya. So kalau kita kata, oh itu bukan human, memang dia tak pernah mengaku itu human. Istilah yang kami gunakan dalam artificial intelligence ini ialah cyborg. CYBORG yang saya sebut daripada awal lagi. Bukannya manusia. Okay? Tapi aim of researchers is to create intelligent, comparable ataupun lebih baik daripada itu. Dan kita akan panggil sebagai AGI, Artificial General Intelligence. So the development of aluminium ini asas buat perkara tersebut untuk dia jadi bijak. Jadi secara tak langsung kita akan faham bagaimana Allah menjadikan kita manusia ni sebagai intelijen dan bagaimana kita sedar mengenai kebijaksanaan kita itu. So bila timbul perkara ini, bila saya baca dekat internet bahawa AI ni menentang adalah berkait dengan roh. Ingat tak masa radio mula-mula keluar tu? Wow, dekat situ pun ada roh dalam radio tu, that's why dia boleh bercakap. Ataupun TV, dalam TV tu ada roh. Allahu Akbar. Ada roh? Yang itu yang kita nak tanya masa dulu lagi dah. So kita kena ingat, Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. Sesungguhnya kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan kami akan adakan bagimu di muka bumi sumber penghidupan. Inilah dia sumber-sumber penghidupan. Amat sedikitkah kamu bersyukur? Kita kena bersyukur dengan menggunakan radio itu untuk ceramah agama, TV untuk rancangan-rancangan agama. Bukannya kita biarkan orang kafir laknatullah itu menggunakannya untuk memberi maklumat-maklumat mereka. Jadi tidak, sebenarnya ini bukan cerita pasal roh. Ini hanya alatan, hanya alatan. Jadi sama juga dengan komputer, sama juga dengan AI. Jadi kita kena faham yang itu. Okay? So, does artificial intelligence go against Islamic teaching? Kaum Muslim, memang kita percaya kepada soul. Tapi bagi ahli saintis macam saya, dalam kajian kami, dia tak termasuk. Soul tu tak ada dalam, does not allow untuk percayaan ini. So the Quran tell us when God created Adam alaihi salam, dia masukkan soul tu dalam badannya. Jadi bila kita bercakap mengenai artificial intelligence ni, kita bercakap mengenai peranti dan teknologi, bukannya mengenai manusia. So we are sedang berjumpa dengan sesuatu entity yang baru. Entity ini boleh berfikir, boleh mendengar, boleh bercakap, boleh macam-macam lagi, knowing dan intelligent. Dia ni adalah satu entity yang unik. Ini tak hidup. Certainly don't have anything like soul. Kerana dia tak hidup, dia tak ada soul. Yang ini kita kena faham lah. Jangan kita go beyond. Kadang-kadang kita ni memikir terlampau berlebih-lebihan dan menyebabkan merosakkan kita sendiri. Okay? So dalam Al-Quran Allah berfirman, yang ini dicakap seruh. Perhatikan. ثُمَّ ثَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ وَجَعَلَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. Lebih kurang sama macam ayat tadi. Ini ayat Sajadah ayat 9. Tapi kali ini Allah kata kena ada ruh. Baru boleh dia mendengar, melihat dan dengan hati dia. Kenapa kamu tak bersyukur? Jadi di sini baru ada cerita roh. Ayat yang saya beri sebelum ni tak perlu. Dia tak perlu roh pun boleh juga. Dia boleh dengan adanya pendengaran, penglihatan hati, dia boleh mengetahui juga. So nampak tak?
That's why again, kita kena tadabbur. Kita kena balik kepada Quran. Masalahnya kita kata kita berbalik kepada Quran, tetapi kita tak pernah pun mentadabbur Al-Quran mengikut sepatutnya. Okey? Dan juga Allah telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nahnu khalaqnahum wa shaddadna asrahum wa idza syi'na baddalna amsalahum tabdila. Kami telah mencipta manusia, mencipta mereka dan menguatkan persendian tubuh mereka. Apabila kami menghendaki, kami sesungguhnya mengganti mereka dengan yang serupa dengan mereka. Surah Al-Ihsan ayat 28. Pasti tak? Di sini Allah cakap, dia tak cakap pasal roh, dia tak cakap pasal apa orang kata benda-benda gaib, dia cuma cakap mengenai benda fizikal, persendian tubuh. Ya, persendian tubuh. Jadi bila dia katakan ini, nanti dia akan tukar orang-orang ini. Yang sebenarnya dia cerita pasal orang kafir ni dalam ayat ini. Dia akan tukar yang serupa dengan mereka. Jadi orang kafir ni macam cyborg lah. Dia pun orang suruh dia perintah ikut Allah, dia tak ikut. Dia pun ni memang cyborg. Maknanya tak nak guna akal dia untuk menerima Allah, tak nak menerima syariat Allah. Jadi Allah dah hindah dalam Quran bahawa mungkin ada benda-benda macam ni. Tapi tak apalah. Tadabbur itu tadabbur untuk saya lah dalam bidang sains. Okay? So, Islamic studies must be in Industry 4.0. Kerana ini adalah teknologi yang terbaru. Kita tak nak ketinggalan ke belakang. Dan kita perlu menyediakan roadmap kita. Dan kita mesti cari that capability, kita bisa digitize capability itu, dan kita kena analyze. Dan kita kena masukkan Islamic ecosystem. Kalau kita tak sendiri yang tak masukkan, maka tak ada kita je mengetahui mengenai Islam itu. Dan kita kena virtualizekan dia dan kita kena automatekan dia. Barulah industri 4.0 itu menjadi hak kita. Walaupun bukan kita yang buat, tetapi kita perlu mengambil ownership terhadap industri 4.0 ini. Kerana ini adalah ilmu Allah dan rugilah kita kalau kita tak ambil. So, akhir sekali saya nak ingatkan kita kepada surah dari Al-Hadid ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam ya'ni lilladheena amanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazzala minal haqq wa la yakunu kalladheena utul kitaba min qablu wa ta'ala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang diturunkan kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang turunkan Alkitab kepadanya. Kemudian berlalu masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan disebabkan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik. So, janganlah kita jadi macam Kaldai ni, ya, bawa Quran itu angkut saja, tapi kita tidak praktis dan tidak implement. So, saya berhenti setakat itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.